Apa dia bela sangat jalan geram betul. Assalamualaikum. Okay. Okay. Okay, Assalamualaikum. Salam tu. Kami student daripada MSU Shah Alam. Saya Ada. Saya Dia Aisyah. kenalkan diri. Yang lain dah perkenalkan diri dah. Awak je belum. Oh ya ke? Okay. Hmm. Okay, so kami daripada kelas subjek Operation Management. So hari ni kita nak interview Encik Syafiq berkenaan pasal operation lah, operation ni. So boleh boleh saya tahu ni tak apa tu sedikit background company. Okay, so actually saya bekerja dekat Bandoro, Sdn Bhd. So dia punya nature is kita menjual pakaian-pakaian pre-love lah daripada Jepun. So kalau korang tahu is actually a bundle and kita hanya menjual barang-barang second hand lah. So item yang kita jual ialah pakaian, aksesori dan juga kebanyakannya aksesori lah yang kita jual. And also kita ada platform online juga dalam Shopee dan juga website juga. So kita bukan hanya ada retail store saja, kita ada juga online store juga. So itulah Bandoro lah Oh. secara ringkasnya. Bandoro ni dah berapa lama dia beroperasi? Untuk tahun ni adalah tahun yang ke-7, nak masuk tahun ke-8 lah, sebab kita bermula daripada 2016. So dalam anggarannya dalam 7 tahun lebih lah. Oh, 7 tahun lebih Bermula bermula pada 2016 November 2016. Okay. Uh, sekejap. Itu je ke? Sekejap. Dian ada apa-apa soalan lagi tak Dian? Untuk introduction. So far tak ada. Kalau proceed dengan soalan yang 15 question tu boleh ke? Okay. So kita proceed dengan 15 question kita. So Dian start first kan? So my first question is bagaimanakah Encik Syafiq menentukan produk yang sesuai untuk disimpan bagi setiap outlet? Produk disimpan tu setiap outlet. Itu soalan pertama. Itu untuk soalan pertama. Okay, so untuk nature-nya is Bandoro ni kita tak ada apa orang panggil spesifik produk yang kita fokus. Tapi kita ada code item yang kita fokus, which is pakaian lah. Maksudnya segala jenis pakaian yang kita berada, kita akan kategorikan based on t-shirt, polo, kemeja, bottoms and so on lah. So apa kita punya ranking tu adalah daripada jualan daripada general SKU yang besar tu. Kalau ikutkan kebanyakan barang yang kita banyak jual ialah t-shirt. Sebab bila kita dalam bundle, awak takkan dapat macam barangan yang sama. So t-shirt tu adalah berlainan jenis. So saya hanya bercakap t-shirt tu adalah yang first, and then second tu adalah barang-barang yang seterusnya lah. Tapi apa yang saya berankingkan adalah kebanyakannya adalah pakaian-pakaian yang orang boleh pakai harian. Sebab kalau contoh saya boleh rankingkan ialah pakaian t-shirt adalah pakaian orang harian. Tapi kalau orang takkan membeli bag dalam keadaan selalu, orang takkan beli kasut dalam keadaan selalu. So pakaian, secara mudahnya pakaian yang saya sentuhkan sebab itu adalah barangan yang orang selalu beli. Aksesoris adalah barangan yang orang takkan beli dalam kuantiti yang banyak atau kerap lah. So saya akan tengok nature of customers untuk macam mana saya decide barang tu macam mana. Kalau contoh dalam satu harian punya transaksi, saya boleh tengok dekat transaction adalah t-shirt ada 300 pieces yang terjual. Bag ada 5 jualan. So saya determine barang apa yang dapat sambutan lah daripada customer sendiri. Jelas? Ke ada Jelas. apa? Okay. So Apa macam untuk tu lah.
Kalau tak faham, bagi tahu tau sebab kita punya nature is bundle. So sangat susah untuk nak explain in general lah. Sebab apa je? So far, faham. Okay, So, kalau tak faham bagi tahu tau. peminat bundle. So, kita orang pun sendiri tahu bundle tu dia punya nature of jualan dia apa. So, kita orang faham. Betul. So far, so Kita boleh tak, ya. boleh tak proceed dengan soalan nombor 2? Okay, so dapat jawapan dah untuk question 1? Okay, so boleh question 2? So, untuk soalan nombor 2, bagaimanakah Encik Syafiq hendak memastikan ketersediaan produk dan tahap inventory yang konsisten bagi setiap cawangan? Okay, so untuk konsistensi dalam stok tu agak sukar sebab kita based on supplier juga, and supplier kita adalah Jepun. So kita hanya boleh minta barangan tu dalam bentuk kontainer. So bila barang tu dalam kontainer, kita akan minta by weight. Maksudnya kita nak 200 kg, 300 kg, 400 kg, 500 kg. Apa barang yang sampai, kita akan divided kan based on kategori je lah. So kat situ, if the outlet tu contoh minta barang sekian. Contoh t-shirt. Tapi kita tak boleh nak bagi barang tu sebab barang tu tak ada. Kuantiti tu tak cukup. So kita akan bermain, maksudnya kita akan bermain dengan kita punya availability tu. Maksudnya kalau contoh kita kata t-shirt kita tak ada. Tapi kita akan lebihkan skirt untuk minggu ni. Boleh? Sebab kita kat sini kita tak ada target sale yang macam awak kena jual t-shirt 100,000 setiap bulan. Kita barangan kita adalah kita hanya target kolektif. Target sale is contoh 100,000. Bagaimana awak menjualnya, awak kena dapatkan 100,000 juga. So nature of bundle, nature of kita nak jaga dia punya stok ni is sangat susah nak ada konsistensi je. Sebab barang yang sampai pun adalah every each of SKU tu sangat different lah. So saya tak boleh nak cakap yang saya jaga, tapi kita boleh jaga kuantiti saja. Maksudnya kalau contoh kita cakap barang kita ada 60,000, kita boleh bagi ke semua outlet. Tapi untuk kita cakap yang kita boleh bagi awak 500 bag, 500 t-shirt tu sukar lah. So macam tu lah saya dia. Faham tak? Faham. Kalau tak faham, beritahu. Sebab a bit hard untuk saya explain in general sebab proses dia tak ada proses yang fix tau untuk saya nak tentukan availability produk tu. Maksudnya each month, each days pun, weekly pun quantity dia sangat varies. Dia tak ada fix punya amount yang awak akan dapat, sekian-sekian punya amount. So saya hanya cakap, okay, kalau jangan kata minggu ni kita hanya ada produk bottom saja. So saya akan memang hantar barangan based on availability of product saja. Okay. So, the next question, the last question from me. Apakah langkah Encik sekiranya menghadapi sebarang cabaran dalam memastikan dan menguruskan inventory antara cawangan? Okay, saya punya langkah kalau ada cabaran setakat ni everyday is a cabaran sebab kita bersaing dengan cabaran daripada customer punya demand, customer punya interest and availability of product kita lah. So kat situ kita memang terpaksa bermain dengan promosi ataupun bermain dengan anything yang boleh tarik interest customer. So if the benda tu macam tak, kalau kita rasa macam customer kata tak losing interest sebab dia kata, okay, saya nak cari t-shirt tapi kat bundle pun tak ada t-shirt. So kita terpaksa macam kita try using the influencer sendiri untuk tarik customer untuk datang, untuk create kita punya trend sendiri. Kalau kita rasa macam, oh, skirt tengah banyak, so kita gunakan influencer untuk promote kita punya skirt, so make it benda tu as a trend. So dah jadi orang akan datang kepada kita punya outlet untuk untuk kita promote sendiri barang tu. Kita create our own trend lah sendiri, and based on apa stok yang kita ada. Kita tak boleh nak follow trend yang macam okay, H&M dengan Uniqlo dia main ikut barang ikut seasonal.
Tapi kita tak ada specialty yang macam tu. Kita ada contoh kalau kita ada hoodie, kita create noise tu so that the customer will come to our Bandoro yang apa, oh sekarang Bandoro banyak hoodie lah. Macam tu. Boleh? Is it answering your question or not? Just let me know lah. So far, it answered my question, but Okay. I'm curious if how do you manage your inventory? I Kalau think kita that manage Mm. manage inventory itu sendiri. Kalau kita manage inventory itu ialah based on kita akan tengok by quantity, kita akan tengok pada demand of customers. Usually kita akan request the order from the suppliers itself. Yang kita cakap, okay, kita nak this kind of product. Tapi if barang tu tak ada, we just take apa yang ada. And we just create our own trend based on the product yang kita ada lah. Kita tak boleh nak handle stock yang macam kita nak ni, kita dapat. It's a very different nature untuk Bandoro sendiri lah compare to ada mungkin Adidas mungkin dia boleh minta saya nak sweatpants. So 5,000. So dia akan hantar 5,000 kat diorang sebab diorang memang produk diorang is diorang produce benda yang sama tapi kita tak ada that kind of specialty tu lah. Boleh? Kita boleh. talk Okay. separately. Just in Kalau tak, case, okay? just in case, contoh kan every company akan tetapkan sale yang kita sepatutnya ada. Contoh macam bulan ni banyak jualan yang kita kena berlakukan. So next month how much sales that we need to, if like this month tak mencukupi sales, apa yang cik akan buat? Like how do you manage it? Okay, selalunya kita akan tengok based on customer punya trend. Kita akan tengok purchasing power tu juga. Kadang-kadang barang yang kita jual mungkin tak sesuai dengan waktunya. So kita akan try main macam Bandoro sini bermain dengan promosi seperti combo. Maksudnya kalau akan ambil so for actually customers ambil satu, kalau dia ambil dalam kuantiti yang banyak, dia akan dapat diskaun yang banyak. And kita offer the benefit yang macam membership untuk attract a lot of people untuk buying lah. And kita sendiri pun ada sebab kita ada varieties of product, range produk tu banyak. So kita hanya bermain dengan barang-barang tu sendiri. The target is still the same like every month. Contohlah kita dah set 100,000. From January to December, kita akan target 100,000. Mungkin raya lah kita expect lebih. Tapi apa cara kita nak dapatkan tu ialah based on product itself. Kalau contoh kita ada hoodie yang banyak, kita just cakap, okay ambil hoodie 5 line, harga sekian. So kita akan try untuk bermain dengan produk apa yang available kat situ. And also promotion lah, promotion yang kita buat like clearance ke, ataupun benefit of combo ke, ataupun membership punya ni lah, benefits. Beli ni ada additional discount, macam tu lah. Faham. Putih pula. Okay. Itu saja soalan daripada saya. So saya pass dekat kawan saya. Terima kasih. Sama-sama. Okay. Ya. Right. So hi, my name is Narain Arisha. So the next question, boleh tak Encik Syafiq explain experience Encik Syafiq gunakan banyak software dengan method untuk inventory management. Bandoro ada guna software apa-apa tak untuk inventory punya management? Okay, so far kita ada guna satu software which is benda ni sangat tak apalah saya beritahu je lah. Nama je ARMS. Okay. The software is ARMS. Is a retail punya software which is kita guna for cashier and also untuk kita punya back end punya ni lah system. So kat situ kita akan dapat track everything lah from daily punya product sales,
quantity, and then based on kita punya purchasing order dengan delivery order kita pun kita ada record kat situ. And also cuma uh, on on system ni kita hanya dapat tahu actual stock dekat store saja. And bila dia dekat store, barang yang kita masukkan dalam sales area, kita tak dapat nak dapatkan kuantiti tu. So kat situ kita gunakan manual punya system, which is counting by manual lah. Kat situ ada human punya kerja, which is diorang akan record every product yang dimasukkan ke dalam sales area. So contoh like barang tu sampai from kilang masuk ke dalam store 100, tapi yang di display hanya 50 saja. So kat situ diorang akan buat documentation based on apa yang di top up and apa yang tinggal dekat dalam store. Okay. Faham tak? Faham. So kita kena dua lah method kat situ, human and also software juga. Okay. Teknik apa yang Cik Syafiq gunakan untuk estimate demand dengan maksimumkan stock level? Okay, so since kita pun dah operate like 7 years, so pattern tu untuk customer tu dah ada. Maksudnya kita dah ada demand forecasting based on kita punya historical data lah. Maksudnya on monthly, bulan apa yang kita boleh hit lebih, bulan apa yang kita tak boleh nak hit lebih. So based on data tu kita sendiri, kita dah boleh tengok market trends. Like contoh, contoh saya ambil bulan from 8 sampai bulan 2. Market trends is for winter clothing. So kat situ kita akan push for winter clothing untuk kita pamerkan ke dalam outlet lah. So kat situ from bulan 8 sampai bulan 2 je kita punya duration untuk kita main barang tu. So after that kita stop and then kita fokus on raya. Raya is what is apa punya kita produk. On seasonal punya patterns, kita tengok kita punya market trends pun kita tengok, and also kita buat forecasting untuk future demands lah. Tu antara data-data yang saya buat untuk execute sales yang for customers lah. Kita akan tengok pattern-pattern tu juga. So kita akan buat demand forecasting and kita check by all historical data, also market punya trends, seasonal pattern, and also buat forecasting lah. And also kita buat safety stock just in case kita punya supplier also having a problems. So kat situ kita terpaksa, if in case our supplier having difficulties untuk deliver barang tu, we have our safety stock juga. Tapi itu memang last option lah. Maksudnya memang kita dah tak ada option untuk main dengan barang apa. We just use whatever that we have based on our safety stock ni juga. Okay. The next question, ada tak any tips atau teknik untuk guarantee precise inventory tracking untuk reduce inconsistencies? So far for Bandoro kita sangat teliti based on labeling lah. Labeling and reporting. Like for example, the purchase from the supplier kena ada delivery order. Kena ada delivery order. So once delivery order tu dah pass ke outlet, dia akan check item scan total 5,000. So once dia dapat stok tu, dia akan like kira dulu untuk confirm the quantity, baru dia orang akan sign lah. So after sign tu, baru kita labeling from okay, this stock kita put dekat this bin. Like also actually kita ada bin, maksudnya bin tu akan dimasukkan scan and kita akan remark kat situ. This is t-shirt, quantity 500 pieces. And also after dah sampai ke stock pun kita ada like stock out punya form. From stock out form tu akan masuk ke sales area. Daripada 100 pieces tu tadi, okay, saya bawa masuk 50 pieces ke dalam sales area. So kat situ kita ada precise punya ni lah, counting punya apa tu proses dia tu lah. Itu untuk mengelakkan lah kita punya
stok tu daripada celaru lah. Okay. Untuk last question daripada saya, kalau Encik Syafiq ada inventory error, apa yang Encik Syafiq akan buat? Okay, so kalau contoh saya akan determine the nature tu dulu lah. Apa yang menyebabkan error tu berlaku. Sebab error ni berlaku daripada satu, mostly from system corrupt ataupun system corrupt satu, can be, and loss of report. So maksudnya benda tu tak ada report yang kita, kenapa ada stok ni? Apa yang menyebabkan awak dapat stok ni? Lepas tu from the human nature pula, misplace. Kan, misplace ke incorrect quantity yang dimasukkan ke masa receiving tu ke kan. So tu antara apa tu, benda-benda yang saya selalu tengok dulu, saya kasi siasat dulu apa problem dia. So kat situ kita dah dapat determine mana satu. Kalau error dia from data, kita akan track balik mana dia punya report tu. Apa yang menyebabkan kenapa barang ni boleh masuk ke sini. Macam mana barang tu boleh receive. Kalau tak ada dia punya agreement from the supplier ke ataupun from the stock sendiri kan. So kalau human nature pula, kalau misplaced or incorrect tu, kita akan buat kiraan. Maksudnya macam mana berjadi. Kita nak declare barang tu macam mana. Is it a loss? So kalau loss, siapa yang akan bertanggungjawab? Staff ataupun selalunya staff yang akan bertanggungjawab. Maksudnya from the loss of 2 t-shirt, we have to bear the cost lah. We have to pay. Contoh macam tu lah. Tu cara kita determine lah. Maksudnya kita akan tengok sama ada from the system itself. If the system itself, then kita akan create the new punya ni lah. Report. Maksudnya cakap, barang ni 50 pieces, kita declare barang ni adalah pembelian kita beri kepada store. Tapi kalau barang tu hilang, kita akan determine is it misplaced ataupun rosak ataupun kehilangan. So if kehilangan, kita terpaksa siasat from the staff itself, okay, dia is kecuaian staff. So diorang yang akan bear the cost lah. Kalau macam kalau Cik Syafiq kata staff yang akan tanggungkan, maksudnya each stock yang sampai tu ada staff specific staff yang uruskan Betul. stok tu lah. Kita akan jadi ada staff tu lah yang akan tanggung kos yang hilang ke apa ke. Sebab dia akan receive DO. DO tahu kan, delivery order. Delivery order is like invoice lah. So invoice tu dia kata total 5,000 yang awak receive. So kalau awak sign 5,000 tu, tapi dekat store ada 4,959, ada short satu. Macam mana boleh jadi macam tu? So sebab stok tu kita ada 2 je tangan, which is dia punya store punya manager and also the store punya assistant. So kat situ lah kita akan tanggungjawabkan, maksudnya hanya 2 orang saja yang akan manage. So kalau satu barang hilang, 2 tu akan tanggung. Sebab tanggungjawab dia kat situ. Okay. Faham. Betul dia. Anything yang tak clear? Aku nak tanya. Tak apalah. Terima kasih. Tanya je, Itu saja daripada saya. Dah lupa. Tanya. Apa tadi? Kalau macam kan Cik Syafiq kan jual bundle kan. Kalau macam setiap bundle kan tak semestinya semua baju elok kan. Betul. Kalau macam ada kualiti yang tak elok tu macam mana? Dari setiap order yang sampai tu. Okay, so once barang dah sampai, dia akan key in quantity kan. Contoh, saya ambil 100 lah. From 100 tu itself, masa dia nak top up tu, dia akan ada buat QC. So from QC itself, dia akan tengok, ni ada koyak lah. Kita akan determine produk tu as a reject item. So for reject item tu, dia akan buat satu reporting, reject item 1 pieces yang dia tolak. So the amount sendiri tu ada 499 barang yang dalam store dengan serial. And 1 tu dalam reject. Tapi just in case human error yang kita terlepas pandang masuk dalam store juga. Customer nak beli. Tapi kita akan ada negotiation kat situ lah. Which is kalau akan nak beli, kita bagi certain amount of discount.
Ataupun kita akan cakap, okay, barang ni memang kita tarik balik untuk masuk ke dalam reject balik from the stock itself. Itu je dia punya method je. Sama ada kita ambil from Oh, the masa nak top up tu, ataupun bila selepas pandang masuk dalam seri, customer nak beli juga, kita akan bagi certain value, discount punya value, ataupun kita cakap, oh ni selepas pandang ni kak, so kita terpaksa ambil balik barang ni untuk kita reject. So macam itulah proses dia. Okay. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Okay, sama. Sekejap, boleh tak kita buat apa tu, sebab dia punya time record dah nak habis, sebab nanti dia punya Zoom mati sendiri. Kalau saya apa tu, kita buat hantar link baru boleh? Sama esok. Takkanlah. So lagi ada lagi 2 orang lagi Yeah, kita yang boleh. boleh Sekejap Boleh je saya hantar hantar link. Okay. Alright. Sekejap. Kita leave dulu. Dah, Aisyah. ya. Nama saya Syaya. Saya akan tanya beberapa soalan kepada Encik Syafiq lah. Soalan yang pertama, Encik boleh dengar suara saya tak? Boleh. Soalan kedua, jika terdapat situasi yang memerlukan inventory fizikal. Okay. Cara Apa tu? Apa je tadi? Ulang balik. Situasi, ada tak terdapat situasi yang memerlukan inventory yang fizikal? Okay. So selalunya untuk inventory yang fizikal, selalunya kita gunakan bila buat stock take lah. Selalunya bila stock take kita akan kira manually. Maksudnya from the storage punya area tu kita akan kira, and then dekat sales area tu pun kita akan kira. So kita akan tutup like outlet for a certain period, and then kita akan compilekan lah record tu lah untuk stock take tu. Lepas tu satu lagi, bila kita buat apa tu, macam receiving dengan kita punya DO tu lah, sebelum barang supplier hantar pun kita akan buat checking, maksudnya kiraan manual. So itu antara apa orang panggil physical punya ni lah, inventory yang kita buat yang major lah. Baiklah. Soalan seterusnya ialah, bolehkah Encik menerangkan cara untuk mengendalikan kos inventory dan mencari cara untuk menjimatkan wang dalam kedai tersebut? Okay, selalunya kalau untuk save ni, selalunya kita akan maximizekan kita punya warehouse tu lah. Maksudnya kalau contoh, kalau space yang kita ada tu, kita akan gunakan sebaik mungkin. Kalau barang boleh masuk 10,000, kita akan maximizekan keluasan tu dengan memasukkan barang 10,000, bukan je hanya setakat masuk 1,000 atau 2,000 lah. So kita akan kat situ, barang pun kita akan macam apa orang panggil, efficiently kita akan apa orang panggil, like categorizekan benda tu. Maksudnya kita akan categorizekan macam barang yang reject, barang yang dah tak boleh guna pun kita akan buatkan ni lah, recordkan data tu semua. So kat situ kita tahu daripada bulan-bulan berapa barang yang reject kita dapat, apa barang yang betul-betul yang boleh terjual daripada barang yang kita receive. Daripada 1,000 yang kita dapat tu, belum tentu 1,000 yang kita boleh jual. Mungkin ada percentage yang reject, atau percentage barang yang mungkin macam tak kena dengan situasi, ataupun contohlah waktu panas mungkin orang tak akan pakai hoodie. So kita akan, okay, barang ni mungkin kita tak perlu keluarkan lagi. Barang ni kita akan keluar on certain period. Macam itulah. Ataupun barangan winter kita akan jualkan pada musim seluruh dunia adalah musim panas. Kita hanya bermain barang tu hanya on seasonal punya ni lah. Itu cara yang kita managekan benda tu lah. Maksudnya kalau contoh barang winter tu, supplier kata, saya nak hantar awak 5,000 barang winter, awak nak tak? Oh, kita tak nak. Sebab kita tak perlu nak menjual barang yang winter lagi. Kita hanya ambil barang yang hanya boleh kita jual pada period yang tertentu lah.
Boleh ke nak lagi? Faham. Kalau nak lagi saya tak ada dah. Okay, soalan yang ketiga. Kebat. Okay, macam mana korang memastikan tak overstocking ataupun understocking? Okay, selalunya before kita buat purchasing tu, kita akan tengok existing quantity yang ada dekat outlet. And then, by day kita akan tracking quantity barang yang terjual. So, sebab kita punya delivery barang adalah seminggu sekali. So, kalau contoh barang yang terjual adalah 1,000, it's valid untuk saya top up, saya buat purchasing, barang range dalam 1,000 ke 1,300 ke 1,400. 1,000 untuk barang yang tu, 1,000 lagi lebihan tu untuk buat stocking. Kita takkan buat lah macam, aku ada 5,000 ni, aku nak hantar kat kau terus lah, kau simpan je dulu. Kita tak nak barang tu tak efficient. So barang yang keluar, kena digantikan dengan barang yang masuk tu, amount dia tak terlalu berlebihan, tak terlalu kurang. Kat situ kita buat ni lah, based on data jugalah kita tengok. So and then kita akan tengok based on kita punya quantity of space lah. Kalau dah berlebihan kat situ, oh ini dah overload. So kita akan cakap, okay kita kurangkan dulu barang. So kita habiskan dulu barang ni. Ataupun kita macam awak tengok kat awak pernah datang Shah Alam? Badrul Shah Alam? Sebab dia ada, kita kadang-kadang kalau barang tu berlebihan, kemungkinan kita buka kemah kat luar. So untuk kalau barang kat dalam tu berlebihan, kita tambahkan space area, sales area. Macam itulah, itu cara kita counter balik. Kalau barang dah lebih daripada asset daripada kita punya storage ni, kita buat satu kemah untuk kita park barang yang lebihan tu supaya tak ada overstock. So barang yang ada overstock tu dah di display. Instead of barang tu terkumpul kat dalam stok yang tak ada orang boleh masuk, storage tu, kita letak kat satu tempat yang kalau dia overstock pun customer mesti boleh beli. Macam tu lah cara kita handle untuk elakkan overstock. Ataupun untuk understock ni kita jarang lah. Selalunya problem adalah overstock lah. Macam kalau kita ada stock pun kita ada safety stock kita buat. Bayangan yang macam okay ni is safety stock yang kita takkan kacau. Bila once barang tu rasa macam dah kurang, kita guna barang tu. Okay, so macam bila dah overstock kan, adakah macam stok-stok lama tu buat macam clearance ke? Okay. Proses dia ada cara juga. Kadang-kadang based on overstock tu, kita akan hantar ke outlet lain. Maksudnya kita buat apa panggil exchanging stock within kita punya branch lah. So kat situ kita cakap, okay, aku outlet from Ipoh kata saya nak t-shirt 1,000 pieces boleh tak? Dekat Shah Alam. Shah Alam kata, okay aku ada stok lebihan, aku boleh bagi kau 1,500. Kau nak tak? So sebab dia kata benda tu dia ada stock overstock. So dia boleh hantar ke outlet yang lain lah. Kita manage between the stores only. So kat situ kalau Ipoh pun at some stage dia ada overstock juga, dia offer to other outlet lah. So stock tu akan bermain between outlets je sahaja. Okay, soalan yang terakhir dari saya. Apakah langkah yang kalian ambil untuk mengelakkan itulah itu je. Itu saja sebab saya Itu saja. Itu saja dari saya. Saya pass ke kawan saya. Okay. Dengar suara saya. Okay, hai saya. Okay. Hai, saya Rebecca Adawiyah. Okay. So saya mula dengan soalan saya lah. So soalan yang pertama, boleh tak Encik Syafiq terangkan macam mana proses untuk restock barang inventory? Okay, selalunya kita macam restock barang inventory daripada storage ke sales area ke ataupun daripada supplier ke kita punya kedai? The whole process Kedua-dua. daripada supplier. Itu je lah. Okay, so selalunya kita akan buat request barang from kita punya kilang
which kat situ dia akan hold semua barang. Kita kat situ, kita yang saya cakap tu lah, yang main berapa ratus kg, 1000 kg. So dekat situ dia akan masuk ke, kita akan purchasing barang tu based on container. So once container dah masuk ke dalam kilang, kat situ kita akan divide dekat kilang tu. Okay, inilah barang-barang yang kita asingkan based on kategori. So daripada kategori tu kita akan buatkan cost price dia, and then from cost price tu kita akan hantar ke outlet. So outlet akan beli purchase barang tu based on cost price. So purchasing tu selalunya kita akan buat based on ordering from outlet lah. Maksudnya outlet akan cakap saya nak barang kuantiti sekian, sekian, sekian. So lepas tu barangan akan dihantar, and then kita akan receive barang tu, kita akan key in kan, kita mendata record tu apa semua. And then selepas dah barang tu kita dah disemak, dah dapat kuantiti, dah cukup kuantiti semua, barulah barangan tu ready untuk display ke dalam store lah. Itu cara kita proses from A to Z lah. Daripada kedai, daripada kilang ke kita punya, daripada supply ke kilang, daripada kilang ke kita punya store, outlet, storage, and then barulah ke sales area. Gitu. Faham. Okay. So, soalan kedua. Bagaimana Cik Syafiq pastikan barang perniagaan cukup masa stock taking? Masa stock apa? Masa stock taking. Stock packing. Hmm. Sekali lagi saya kurang jelas lah. Bagaimana Cik Syafiq pastikan barang untuk niaga cukup semasa stock taking? Barang cukup. Stock packing tu maksudnya macam mana? Taking tu yang kira-kira barang, kira stock. Okay. Selalunya kita akan based on kita punya invoice tu lah. So invoice yang dapat tu akan bagi tahu kuantiti based on kita punya item tu sendiri. So if the supplier send kita punya item dalam kuantiti 5,000, kita hanya akan accept barang tu dengan kuantiti yang begitulah. Tapi kalau shortage, kita akan cakap, okay, sekarang ni barang shortage. So kita hanya akan bayar barang based on apa yang kita receive saja. Sama ada kita nak receive atau tak. Kalau contoh kita 5,000 je hantar, tapi after kiraan kita receive 4,900. So harga je kita akan tolak based on apa yang tak dapat tu lah. So kat situ dia akan buat invoice baru, and kita akan buat purchase based on current stock yang kita receive tu lah. So always ada checking lah. Walaupun benda tu dah ada report, tapi kita tak boleh nak accept barang tu based on return punya report lah. Kita kena make sure barang tu dicheck each quantity tu supaya tak ada shortage yang kita boleh salahkan in future. Just in case barang tu 5,000, tapi bila hantar sebenarnya 4,900, tapi awak je sign je 5,000 tu. So kat situ dah confirm 100 punya item tu dah short dah. So bila kat situ akan jadi issues dekat storage lah. So siapa yang nak salahkan siapa? Siapa yang sign, kita akan ni lah. Tengok macam mana siapa yang akan bertanggungjawab. Dia macam tu lah. Biasanya kan ada macam-macamnya. Macam kita tahulah setiap store kan akan ada kira barang. Like macam mana saya nak cakap yang yearly punya kiraan stock take untuk satu kedai. So memang Okay, so maksudnya each year after end of year kita akan buat stock closing. So kita akan isytiharkan kita punya kuantiti. Lepas dah stock closing tu, kita akan tengok based on kita punya barangan yang dihantar. Maksudnya supplier hantar total daripada Januari sampai Disember adalah 15,000 contoh. Stok yang kita memang ada adalah 50,000. So kita akan kira sama ada betul tak, tally tak. Kat situ lah. Itu cara kita ni lah. Maksudnya every year akan ada 2 stock take, which is first half, which is bulan 6, and then end of year lah, bulan Disember. Untuk kita pastikan stok tu sangat terjaga lah. Kuantiti tu tak lari. So kalau ada lari, kita akan, mungkin kalau ada lari-lari sikit, so
in charge akan buat reporting untuk declare barang tu macam mana. Sama ada barang tu daripada misplaced ataupun human error. So every kehilangan ataupun kuantiti yang lari, dia kena explain. Untuk declarekan apa barang yang short ni macam mana. Oh, faham. Okay. So saya proceed soalan yang ketiga. Boleh tak Cik Syafiq ceritakan apa-apa projek ataupun event yang berjaya Cik Syafiq telah handle semasa operation ni lah, macam contohnya kasih barang yang mencukupi so dapat untung yang mencukupi yang banyak ke, macam tu lah. Ada So tak? kalau antara event yang saya buat, maksudnya before this kita bundle. So untuk handle stock tu sangat, kalau awak pergi kedai bundle pun diorang tak ada, awak cakap macam mana awak handle stock, saya dapat barang saya display lah kan. Tapi kita dekat bundle tu tak. So saya implementkan, maksudnya kita cari satu software yang boleh fit in dengan kita punya nature. Maksudnya bila saya cari, okay, this software ni kena dengan kita punya nature. Maksudnya kita boleh track kita punya barangan yang masuk, kita boleh track barangan yang keluar, kita boleh track dia punya each kategori tu ada cost dia, price dia. So apa tu, staff boleh tengok cost price dia, selling price dia. So bila kat situ, bila dah decide tu, saya buat dia punya apa tu, assessment daripada tiga software ni, apa yang sesuai untuk outlet sendiri. And diorang decide, okay, this is the easiest punya software yang diorang boleh faham. So lawan dah decide, kita dah dapat satu software yang boleh integrate untuk semua outlet. Kalau based on before ni, kita tak ada any software pun. Kita hanya guna macam, okay, barang sampai kita kira, lepas tu tulis pakai tangan je. Sekarang ni barang yang sampai, aku nak tengok berapa stok aku ada dalam storage, hanya buka laptop saja. Just like any other retail store lah. Tu satu. Lepas tu kita buat training and preparation lah untuk semua staff. Maksudnya from A to Z, macam mana daripada proses top up, daripada proses labeling. Kat situ customer pun boleh tahu. Customer pula, staff sendiri boleh tahu, ini kedudukan dia kat sini, ini adalah t-shirt. Sebab kita barang kan lain. So kita hanya boleh bezakan t-shirt, bottoms and jacket ke apa kan. So kat situ kita dah buat labeling, kita dah buat everything tu macam sangat systematic lah. So tak adalah diorang tengok macam, ni t-shirt lelaki ke t-shirt perempuan lah, ni t-shirt budak ke t-shirt orang dewasa, dia macam tu. So kita buat labeling so that all the stock kat situ memudahkan cara. Kalau pergi kedai benda lain, diorang campur je baju perempuan ke baju lelaki ke ni kan. Tapi kita ada kita punya proses yang kita divide, t-shirt lelaki is t-shirt lelaki, tak boleh dia punya labeling je is t-shirt woman, sampailah dia terjual itulah t-shirt woman. Dia tak ada yang macam, ni t-shirt lelaki, t-shirt perempuan, tak apalah, tukarlah tag je ganti t-shirt lelaki. So dia tak boleh suka hati macam tu, sebab dia akan rosakkan dia punya kuantiti kat dalam sistem. Lepas tu macam contoh yang lain-lain tu macam based on kita punya ordering lah kan. Kalau contoh saya cakap okay, from supplier dia, okay, kita nak bawa masuk barang-barang winter. So barang-barang winter ada demand untuk certain punya season. So kat situ kita main. Kadang-kadang saya order barangan tu tak sama setiap bulan. It depends on kita punya demand from customer juga. Kalau contoh bulan raya, tak pernah saya nak jual barangan winter. So saya terpaksa jual barangan yang hanya orang boleh pakai, like blouse, dress ke, palazzo, kemeja ke, atau benda-benda yang macam tu lah. Boleh? Boleh. Tak boleh Okay. cakap, tak boleh 5 kali. Boleh. Nampaklah dia ni. Okay. Soalan yang terakhir dari saya. Bagaimana Encik Syafiq susun barang dalam inventory ikut kepentingan untuk make sure that
cara penyimpanan tu berkesan dan untuk mengelakkan kehabisan stok. Faham tak? Okay, saya cuba jawab. So selalunya kita ada data. So kita akan tengok uh, kuantiti item yang terjual by minggu. Contoh daripada 1,000 item yang kita jual, 500 tu adalah t-shirt. So kita akan letak percentage jualan adalah 50%. So saya akan pastikan dengan supplier yang kita nak barang ni. So the demand from the kilang akan sentiasa ada. Kita akan pastikan benda tu lah. Key item perlu ada dalam store lah. Kalau contoh kedai awak naik sebab t-shirt tapi awak tak boleh nak give demand to customers, so kita akan collapse juga kan. So saya akan pastikan item tu, rank item tu kita akan check by weekly, by monthly report and also yearly lah. So kat situ kita dapat tahu produk mana yang top 10, produk mana is the lowest selling item lah. Kita akan tengok by data, percentage dia. Sebab bila awak buat weekly, awak akan tahu barang apa yang senang jual and barang apa yang susah dijual. So from data situ kita boleh placement storage kita tu based on barang yang boleh terjual lah. Kita akan letak okay, kita punya barang t-shirt yang banyak terjual tapi supplier hantar hoodie beribu-ribu. Yang barang tu yang tak relevan untuk kita jual. So kita akan product placement kat situ kita akan cakap okay, saya tak nak hoodie, saya nak produk lain yang hanya best selling saja. And from kat situ kita akan divide by categories. Sebab kita walaupun barang tu apa tu orang panggil dia punya contribution dia tinggi, tapi kita cuba jadi seragamkan, which is kedai bandar ni terlalu barangan lelaki saja. Saya akan ambil each product placement tu macam barangan budak apa yang paling banyak terjual, barangan wanita apa yang banyak terjual, barangan unisex dan barangan lelaki. Walaupun barangan budak tu hanya jual sedikit, tapi saya takkan nak cakap kita tak payah jual barangan budak lah sebab kita tak laku. So saya akan bagi benda tu neutral. So product placement tu sentiasa ada pilihan choice untuk customer. Yes. So saya tak nak ada yang customer yang cakap ni kedai lelaki je, tak ada barangan untuk perempuan pun. Macam itulah. Data tu akan tengok based on kategori itself lah. Ada SKU yang kita akan tengok woman, man, unisex dan juga kids lah. Okay. Faham. Okay. So, tu dah cukup 15 soalan daripada kami. Okay. So, ada sesiapa nak tanya apa-apa lagi ke? Kalau contoh lah ada question yang tak terjawab during korang nak conclude the report tu, boleh pass ke Ada and boleh tanya saya from WhatsApp lah. Sebab saya takut from here mungkin benda tu tak terlalu terang, tapi just in case kalau contoh Ada boleh bagi saya waktu dan ruang sebab saya jawab mungkin spontaneous je. So kalau contoh ada waktu-waktu yang macam ada benda yang aku tak teringat nak beritahu lah, so yang saya boleh beritahu dalam korang punya konteks ni, just beritahu je. Saya akan cuba mudahkan korang punya report lah. Okay. Terima kasih. Tak kira beritahu. Baik. Okay, so mungkin tu je kot daripada kita orang. Terima kasih Cik Syafiq sebab meluangkan masa untuk jawab soalan daripada kami. Paksa. Tak paksa. Lah, itu tu je. Nanti collect seorang RM10 belanja saya kopi Aduh, tak, saya minta Alip. Duit dia duit saya. Okay. Bagus. Tak, Encik Syafiq kat kamera sebentar. Nak ambil gambar. Kita nak ambil gambar boleh? Mak segan lah. Okay. Segan. Kisah ya. Boleh. Kisah. Belum. Annoying lah Syah. Tak ada balloon. Apa tu? Nanti ya. Okay. Kenapa ada belon? Sekejap tak nampak. Tercover dengan balloon tadi. So, nanti ya. Nampak ada balloon. Tak ada balloon. Ke sebab buat piece tu nampak balloon? Saya buat kisah.
Okay lah. Sekali. Nampak muka ni. Ke Formal. 3. Okay, Jom, dah. buat peace nampak balance Mana Okay. Baik, terima kasih Baik. sebab dah meluangkan masa. Terima kasih sebab bagi saya opportunity ni. And nanti ada kemas bilik tu Tak, ini bilik adik Lewat sangat lah. Bilik adik Jangan komplain. Okay. Okay, terima kasih. Terima kasih. Baik. Kalau ada soalan-soalan, beritahu saya. Okay, baik. Alright, terima kasih. Bye. Assalamualaikum. Salam. Bye.